Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Okey, baik para pelajar semua. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Okey, pelajar-pelajar, kita akan teruskan dalam tajuk kedua kita, sambungan daripada hari itu, masih dalam hubungan antara ibu bapa dan guru. Okey? Okey, kita dah habis 3 tajuk sebelum ni, yang saya warna kelabukan tu ya, yang saya kelabukan, yang tu kita dah habis. Okey, yang ni sudah. Okey, kemahiran mendengar sudah, strategi dan teknik sudah. Okey, jadi sekarang kita akan teruskan dengan 2.1.4 timbal balik pertukaran maklumat, 2.1.5 teknik perundingan dan pemujukan bagi situasi sukar, dan 2.1.6 sensitiviti terhadap budaya, agama dan kepelbagaian sosio-ekonomi. Okey, kita tengok timbal balik pertukaran maklumat. Apa itu timbal balik pertukaran maklumat? Iaitu, guru menilai semula dapatan maklumat yang diperolehi daripada ibu bapa dan maklumat yang guru perolehi ketika kanak-kanak berada di tadika. Okey? Kita dah buat perbincangan dengan ibu bapa, apa semua, kita dah minta maklumat, kita dah bagi maklumat dan sebagainya, kita dah catat. Jadi kemudian kita akan tengok semula maklumat tu untuk kita buat hubung kait ataupun kita nak mengkaji hasil dapatan yang kita perolehi. Okey? Kita jangan lupa ya untuk ucapkan terima kasih atas perkongsian yang ibu bapa berikan. Okey, atas pendapat ibu bapa, atas kesudian masa meluangkan masa untuk berkongsi, bertukar pendapat, pandangan dan idea. Okey? Sebab kita ni tujuan kita satu je. Ibu bapa nak bagi anak-anaknya membantu perkembangan anak-anaknya, dan kita pun di pihak Taska dan Tadika nak memberi perkhidmatan yang terbaik untuk membantu kanak-kanak membesar dengan sempurna. Okey? Okey, definisi perundingan iaitu proses formal yang berlaku apabila dua pihak cuba mencari penyelesaian dalam konflik yang rumit. Okey, iaitu dua pihak tu siapa? Kita dan ibu bapa tersebut. Okey, pihak Taska ataupun Tadika dengan pihak ibu bapa tersebut. Okey, macam mana sifat perundingan tu nah? Melibatkan dua pihak iaitu guru dan waris. Kedua-duanya ada pendapat ataupun kemahuan yang berbeza. Okey. Biasalah dalam memberi pendapat, pandangan dan sebagainya, kita ada pendapat dan pandangan masing-masing. Okey. Semua pihak mahukan ganjaran yang lebih baik kepada kanak-kanak tersebut. Kita nak bagi perkhidmatan yang terbaik kepada kanak-kanak dan pelanggan kita. Ibu bapa pun nak yang terbaik untuk pembesaran anak-anak mereka. Okey, kedua-dua pihak akan bercadang untuk mencapai satu persetujuan. Okey, kita kena bersedia untuk menerima kritikan, menerima penolakan
berbincang. Okey, jangan kita kata hanya kita saja yang betul, ibu bapa salah, ataupun ibu bapa pula dianggap dia je yang betul, kita salah. Tak mau macam tu. Okey. Okey, tak ada terdapat satu sistem atau kaedah pun yang kata buat macam ni betul, buat macam ni salah. Tak. Okey, dia maknanya kita boleh sesuaikan mana kaedah yang kita boleh gunakan untuk membantu tujuan kita satu, untuk membantu perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Okey, dalam kita berunding, dalam kita bercakap, meminta maklumat dan sebagainya, okey, macam biasa cikgu nak ingatkan lagi, okey, kita kena menggunakan bahasa yang baik. Berfikir dulu sebelum cakap. Okey, jangan kita nak jadi terlalu ramah dan tanpa kita berfikir, kita cakap je terus. Okey, konon-kononnya nak bagi ada isu yang boleh dibualkan. Okey, kita kata contoh saya bagi ya. Kita baru nak cuti kan, cuti lama. Ya Allah, Zamri dah kurus duduk rumah tak makan ke? Okey. Jadi ayat di situ di pihak ibu bapa dia akan macam amboi, macam duduk kat rumah aku tak erti bagi makan anak, macam aku duduk kat rumah tak bagi makan anak. Nak kata dia tu pandailah jaga anak aku, dudukkan dia tu badan elok bersih. Okey, jaga mulut kita. Kita ni kadang-kadang teguk tu sebab nak beramah mesra, tapi kita tak fikir dulu dan kita menyebabkan dah menimbulkan satu komunikasi yang tidak menarik di situ. Okey, kita kena jaga percakapan kita, jaga lisan kita. Okey, macam cikgu tengok hari tu yang latihan dialog yang cikgu beri tu. Okey, kita kena hati-hati. Kebanyakan yang saya baca, apa yang awak hasilkan, awak seolah-olah macam nak menyalahkan ibu bapa. Dia macam mana, Siti macam mana di rumah, kat sini. Okay, jadi kita jangan tunjuk kata kita menyalahkan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Dia duduk dengan anak dia dah lama, jadi anak-anak ni pun dia istimewa. Saat lagi depan mak ayah perangai dia macam lain, mak ayah dia tak ada, dia macam lain. Saat lagi mak ayah dia kata dia kat rumah cikgu tak mau buat kerja, kita pula dengan saya okey je mau buat kerja. Tu macam kata kita tunjuk kata kita ni pandai sangatlah jaga anak dia tak erti nak jaga anak dia. Okey, jangan macam tu. Okey, kita kena banyak belajar, kita kena banyak berfikir, banyak cari sumber yang sesuai, yang mana yang boleh membantu kita dan ibu bapa sama-sama untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak tersebut. Okey, ingat tujuan kita dengan ibu bapa adalah satu, untuk membantu perkembangan anak-anak ni. Kita nak bagi servis yang terbaik kepada pelanggan kita. Okey. Kita tengok teknik perundingan dan pemujukan. Okey, apa kepentingan perundingan ni? Kepentingan perundingan ni untuk kita menyedari dan mampu mengatasi masalah yang timbul. Okey, membolehkan berlakunya perubahan yang positif kepada kanak-kanak tersebut. Okey, menguatkan hubungan dan moral antara kita, kanak-kanak dan waris tersebut. Menggalakkan kesedaran mengenai diri sendiri dan orang lain, menggalakkan perkembangan diri, menggalakkan perkembangan psikologikal dan meningkatkan semangat dan keseronokan. Okey? Bila kita berunding dengan cara yang betul, kita berlapang dada, okey, kita bagi tahu kat waris, kita kat sini bukan nak cari siapa salah, tapi kita nak cari titik pertemuan yang membolehkan kita membantu kanak-kanak tersebut untuk mencapai apa yang sepatutnya dia capai mengikut tahap perkembangan dan umur kanak-kanak tersebut. Okey? Kita sebagai orang dewasa ni yang bertanggungjawab untuk mencorakkan kanak-kanak tersebut. Okey, jika ada masalah, jika ada halangan, jika ada sesuatu yang menyukarkan, kita perlu berunding, kita perlu berbincang. Okey, ingat, tak ada masalah yang tiada penyelesaian. Kalau kita tak berunding, kita asyik fikir seorang, kita kadang-kadang bila kita fikir seorang, kita jumpa jalan buntu. Kita perlu kepada pandangan orang lain untuk membantu bagi tunjuk jalan. Okey? Dan seharusnya kena ingat, kena berserah dan berdoa kepada Allah untuk bantu kita. Okey? Tiada daya upaya kita sebagai hamba-Nya selain dengan izin Allah. Kena ingat yang tu. Okey?
Okey, kat sini kita tengok nah. Contoh situasi, saya cuba keluarkan contoh situasi. Okey, jika ada seorang kanak-kanak yang ada masalah untuk tidak mahu ke taska. Okey, rundingan yang boleh dijalankan oleh pihak waris. Okey, waris kadang-kadang dia tahulah macam mana cara dia nak tinggal anak dia. Cumanya, kalau kata kita dapat membantu ataupun cuba bagi cadangan. Okey, ni antara cadangan yang boleh kita aplikasikan, okey, yang boleh kita cadangkan, yang boleh kita berbincang dengan waris untuk cuba melakukan perkara berikutlah. Okey, yang pertama, waris jangan tinggal anak secara senyap. Konon kita masuk, duduk, main. Lepas tu anak tu ralik, kita tucuh, lari terus. Kan? Seeloknya kita jangan buat perkara tersebut sebab dia akan bagi satu sign ataupun satu tanda yang macam negatif kepada anak-anak. Esok kalau main lagi tempat ni, mak aku nak tinggal aku rupanya. Jadi dia dah tak mau dah. Okey, sat lagi esok main duduk berkepik, dah tak mau main dan apa sebagainya sebab sat lagi kena tinggal. Okey, sebab walaupun dia seorang bayi, okey, bila kita tinggal dia tanpa pesanan, dia akan rasa tak selamat. Jadi dia akan rasa mak ayah dia tinggal dia. Dia rasa keseorangan. Okey, jadi bila dia tengok tiba-tiba hilang, dia akan mengalami tekanan yang besar. Okey, jadi kita sebagai ibu ayah kena fikirkan cara tersendiri. Kita kenal anak kita macam mana. Okey, kita cium dia. Okey, kita peluk dia, kita babai, gerakkan tangan kita babai. Lepas tu kita pesan, nanti petang Umi mai ambil tau. Nanti petang mama mai ambil kan. Duduk sat kat sekolah ya. Okey, jadi tatap muka anak tu. Okey, cakap terus terang. Okey, jangan kita tipu-tipu. Tak mahu kata jangan tipulah anak tersebut. Okey, kita kata nanti duduk dekat taska, Umi tak ada. Jadi duduk dengan kawan-kawan, duduk dengan cikgu. Okey, cerita secara berterus terang supaya anak percaya dengan kita. Okey, contoh kalau bayi pula. Cubalah kita hantar dulu sejam 2 jam. Okey, sebelum mak dia mula kerja, mai try hantar dulu sejam 2 jam. Okey, kemudian esok kita tambah sikit masa. Dan seterusnya makin tambah masa, jadinya bayi tu dia akan mengurangkan emosi ketakutan mereka. Okey? Okey. Untuk pihak kita pula, macam mana kita nak membantu kanak-kanak yang menangis tak nak ke taska dan tadika. Okey, satu, kita punya komunikasi secara verbal dan non-verbal tu. Okey, kita kena ceria, memek muka yang menunjukkan kita suka dia datang. Okey, seorang yang mudah didekati. Okey, yang boleh anak tu percaya dengan kita. Okey, tampilkan suasana yang menarik minat kanak-kanak tersebut. Kita berpakaian kemas, bersih. Jadi bila kanak-kanak tengok tu, dia boleh hilang rasa takut dan tak selesa kepada suasana yang baru. Okey, bagi sentuhan, peluk, belai. Okey, cakap mesra dengan kanak-kanak tu. Ini dapat bagi kelegaan kepada mereka dan menimbulkan kepercayaan mereka kepada kita. Okey. Dan kunci utama bila bersama dengan kanak-kanak adalah sabar. Sebab macam Cikgu selalu kata, kita bekerja dengan manusia yang ada perasaan, yang baru nak kenal dunia. Okey, jadi kita kena sabar. Bukan sejam boleh selesai masalah. Mungkin ada makan hari, mungkin ada makan minggu, mungkin ada makan bulan. Jadi kena sabar. Okey, tajuk yang terakhir adalah sensitiviti terhadap budaya, agama dan kepelbagaian sosioekonomi. Okey, dalam masyarakat kita ni, kita ada banyak. Ada pelbagai jenis budaya, ada pelbagai jenis agama, ada pelbagai lapisan masyarakat. Kita tengok apa dia tu budaya. Budaya ni adalah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Termasuklah daripada muzik, seni, teknologi, penggunaan alat masak, tempat berteduh, pakaian dan sebagainya. Okey, agama pula adalah kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah sosioekonomi, kepelbagaian status ekonomi sesuatu masyarakat setempat dari segi pekerjaan, penempatan dan
lain-lain. Okey. Jadi kita sebagai guru, apa yang perlu kita sensitif? Apa yang perlu kita jaga? Okey, contoh, kalau kata contohlah saya bagi, ada kita punya pelajar yang dalam agama dia tak boleh makan daging. Dia vegetarian. Okey, jadi kita hormat kepada dia. Kita asingkan makanan dia, kita masak asing, mungkin kita maknanya kita hormatlah dia punya budaya dan agama. Sama juga katalah dia taska Cina. Jadi ada pelbagai kaum kat situ. Okey? Jadi hidangkan makanan yang semua kaum boleh makan. Okey? Elakkan daripada menimbulkan maknanya macam elakkan daripada kita sensitif kepada agama dan budaya masing-masing. Okey. Sosioekonomi macam tu juga. Okey, kita dalam satu taska kita kena ingatkan kanak-kanak kita semua adalah satu keluarga. Okey, kita tak pandang dia kaya, dia miskin, aku orang senang, aku orang susah, tak. Kita tanamkan dalam diri kanak-kanak, kita semua satu keluarga, kita kena berkasih sayang, kena menghormati antara satu sama lain. Okey, jangan kita ejek-ejekkan kasut koyak lah, macam tu tak mau. Okey, kita kena ada rasa hormat, kita tanamkan rasa hormat, tanamkan rasa kasih sayang kepada kanak-kanak. Okey, guru ataupun pendidik perlu mengetahui dan menghormati status ekonomi kanak-kanak yang berada di taska ataupun tadika tersebut. Dalam kelompok kanak-kanak perlu dididik supaya menghormati sesama rakan dan menjaga sensitiviti budaya, agama dan taraf hidup. Okey, kadang-kadang dekat taska ni ada setengah waris yang suka bagi macam dia teringatlah dekat cikgu, kat pengasuh yang jaga anak dia. Dia bagi makan ke, dia bagi sagu hati dan sebagainya. Okey, kita kena ingat, kita kena layan semua anak-anak sama rata. Biasalah kadang-kadang bila mak ayah buat macam tu, kita akan rasa nak sayang lebih kat anak dia kan. Tapi sebagai seorang pendidik yang ada didikan yang cukup, awak ada pengetahuan yang cukup, kita sayang semua anak sama rata. Okey, tiada beza anak-anak kita di taska ataupun tadika tersebut. Okey, kita memainkan peranan yang sangat utama. Okey. Okey, baik. Tamat sudah untuk tajuk 2.1 kita. Jadi, kalau ada apa-apa persoalan, boleh hubungi cikgu bila-bila masa sahaja. Okey, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan buruk juga datang daripada Allah, disandarkan kepada cikgu sebagai hamba yang lemah. Okey, sebelum kita tamatkan, kita tutup dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.